Selamat sejahtera dan selamat kembali ke channel Cikgu Tan. Hari ini kita nak belajar bab 7, kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Siri yang kedua. Sekiranya anda masih belum menyokong Cikgu dengan tekan subscribe, maka mohonlah tekan subscribe dan jangan lupa aktifkan loceng notification. Okay, supaya tidak ketinggalan video geografi Cikgu. Baiklah, kita bermula sekarang. Sebelum ini, kita imbas kembali pelajaran lepas. Pada video yang sebelumnya, Cikgu telah sentuh tentang 7.1 iaitu kepelbagaian iklim di Asia. Jadi, pelajar sudah tahu bahawa di Asia ada 4 zon iklim, iaitu zon panas sederhana, zon sejuk sederhana dan zon sejuk. Okay? Dan di dalam 4 zon itu terdapat juga pelbagai jenis iklim. Jadi, dalam video ini cikgu akan pilih satu daripada setiap zon itu untuk kita mengkaji. Mengkaji dengan lebih spesifik. Baiklah. Jadi untuk zon sejuk, kita akan tentulah pilih iklim tundra kerana satu sahaja di sini. Dan zon sejuk sederhana, kita akan mengkaji iklim Laurentia. Zon panas sederhana, kita akan mengkaji iklim Cina. Dan zon panas, kita akan mengkaji iklim gurun panas. Baik, pelajar sudah sedia? Jom kita mula. Baik, kita lihatlah zon iklim sejuk. Okey, iaitu iklim tundra. Baik, kita lihat suhu dulu. Okey, min suhu tahunan. Baik, pelajar, min di sini bukan minimum kerana kadang-kadang pelajar akan salah faham. Ingat, ini adalah minimum. Bukannya min suhu maksudnya ialah purata suhu. Okey, sudah ingat? Min suhu adalah purata suhu. Jika min suhu tahunan ialah purata suhu sepanjang tahun. Maksudnya kita tambahkan suhu purata pada setiap bulan, lepas tu bahagi dengan 12 bulan. Kita akan dapat min suhu tahunan. Okey? Jadi di iklim tundra, min suhu tahunannya negatif 14 darjah Celsius. Wow, sejuknya kan? Min suhu tahunan negara kita masih ingat berapa tak? Ialah 27 darjah Celsius. Tetapi untuk iklim tundra adalah negatif 14 darjah Celsius. Julat suhu tahunan. Baik, apa itu julat? Okey, julat suhu ialah perbezaan suhu tertinggi dengan suhu terendah. Maksudnya sepanjang tahun ini kita lihat mana satu bulan ialah suhunya yang tertinggi, kita tolak suhu yang terendah sepanjang tahun itu dan kita akan dapat julat suhu tahunan. Contohnya kita lihat. Okey, graf garisan ialah yang menunjukkan suhu. Okey, kita lihat. Ini merupakan suhu yang paling tinggi. Okey, lebih kurang 10 darjah Celsius. Manakala suhu yang paling sejuk adalah negatif 32 macam itu. Okey? Jadi jika kita ambil 10 tolak negatif 30. So kita akan dapat 42 darjah Celsius. Yang macam mana negatif boleh jadi tambah? Itulah tanya cikgu matematik. Okey, pelajar sudah belajar kan? Negatif akan jadi positif. Oh, cikgu ajar matematik pula. Baiklah, kita lihat suhu musim panas. Okey, suhu musim panas, di zon iklim sejuk, jangka masanya pendek. Hanya 4 bulan sahaja. Maksudnya musim panasnya hanya 4 bulan. Okey? Dan dia adalah sederhana sejuk. Walaupun musim panas, suhunya masih kurang daripada 10 darjah Celsius. Maksudnya musim panas masih sejuk kan? Kita jika ambillah tanah tinggi kita, contohnya tanah tinggi Genting atau Cameron, pun
min suhunya lebih kurang 18 darjah Celsius. Tetapi kamu lihat di zon iklim sejuk, walaupun musim panas, dia masih kurang daripada 10 darjah Celsius suhunya. Jadi dia sederhana sejuk walaupun musim panas. Baik, suhu musim sejuk yang panjang iaitu selama 8 bulan. Musim sejuknya 8 bulan. Musim panasnya 4 bulan sahaja. Okey? Dan dia sangat sejuk iaitu suhunya negatif 32 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Yang boleh dikatakan yang paling panas pun negatif 5 darjah Celsius. Okay, masih di bawah takap beku. So, kamu bayangkanlah berapa sejuknya di sana. Okay, cikgu tak berani pergi sana. Sejuk sangat. Okay. Next, hujan. Okay. Hujan di zon iklim sejuk, mereka menerima kepasan tahunan yang sedikit, iaitu antara 250 mm hingga 300 mm. Apa itu? Ialah kepasan. Cikgu ajar kamu. Kepasan merupakan hujan, hujan batu, salji dan sebagainya yang terhasil daripada pemeluapan wap air di udara yang jatuh di atas permukaan bumi. Semuanya dipanggil kepasan. Yang jatuh dari langit dari langit ke permukaan bumi adalah dipanggil kepasan. Okey? Baik, kita sambung. Hujan turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Ini hujan perolakan. Ini cikgu sudah ajar di bab 4. Okey? Jadi cikgu tak terang di sinilah. Okey? Jadi di zon iklim sejuk, hujan ialah turun pada musim panas. Musim panas turun hujan. Musim sejuk? Musim sejuk ialah diliputi salji. Maksudnya akan turun salji lah semasa musim sejuk. Okay? Baik, angin balatan membawa hujan maksimum pada musim panas. Pelajar, ini yang kamu mesti ingat. Dalam soalan objektif suka tanya angin baratan. Okey, angin baratan yang membawa hujan maksimum pada musim panas. Okey, untuk iklim tundra. Ingat angin apa? Angin baratan. Okey, angin baratan yang membawa hujan maksimum. Manakala ribut salji adalah sering berlaku pada kelajuan kira-kira 200 km sejam. Wow, ribut salji tengok berapa seriusnya. Kamu fikirlah di lebuh raya kereta kita paling maksimum hanya boleh memandu 110 km. Betul tak? Sudah kira laju kan? Tapi sekarang ributnya berapa laju, tengok 200 km sejam. Sampai tengok kereta pun sudah tidak nampak. Dilitupi salji semua. Baik, next kita lihat pengaruh iklim tundra terhadap kegiatan manusia. Tengok di iklim yang begitu sejuk ini, macam mana manusia menjalankan kegiatan di sana? Atau apakah kegiatan yang dijalankan oleh manusia di sana? Apa yang mereka buat? Perikanan. Ikan ditangkap adalah untuk keperluan sendiri. Untuk makan sendiri. Bukan untuk dijual. Okay? Kerana ikan merupakan sumber protein penduduk. Sumber protein penduduk. Semua hidupan laut itu adalah sumber protein. Okay? Baik. Di manakah lokasi kegiatannya? Ialah di Siberia Utara. Sini, yang warna biru muda ini. Okey, sini adalah Siberia Utara. Di kawasan Arktik lah. Okey. Baik. Kita lihat pengaruh iklimnya.
Okey, pada musim panas, tadi kita kata musim panas ada berapa bulan? 4 bulan, betul tak? Pada masa itu, penduduk di sana akan menangkap ikan paus, ikan kod. Pelajar tahu ikan kod tak? Semasa kamu kecil, mungkin ada yang pernah minum ini. Minyak ikan kod. Inilah daripada ikan ini. Okey? Ikan salmon. Biasa yang ada kita pernah makan semasa makan sushi. Ikan salmon. Okey, ini ialah ditangkap di musim panas. Okey, dan ikan paus ini ialah ditangkap dengan gunakan harpun. Okey, gunakan harpun alat ini. Baik, tadi ialah musim panas. Okey, musim sejuk mereka buat apa? Pemburuan. Okey, pemburuan. Okey, kita lihat pengaruh iklimnya. Okey, pekerjaan orang Eskimo. Ini dia orang Eskimo. Siapa dia? Iaitu orang yang mendiami di kawasan Arktik. Mereka yang berubah-ubah pekerjaannya mengikut musim. Jadi pada musim sejuk mereka akan memburu binatang. Musim sejuk mereka memburu binatang seperti walrus, singa laut, serigala dan juga rusa kutub ataupun karibu. Okey. Dan hasil buruan itu akan membekalkan daging sebagai sumber makanan mereka, terutamanya pada musim sejuk. Dan kulit binatang itu akan digunakan untuk membuat kayak. Inilah kayak. Okey. Untuk membuat kemah. Okey, kemah, kulitnya untuk membuat kemah dan pakaian. Okey. Manakala tulang binatang, semua ada kegunaannya. Tulang ialah untuk membuat rangka kemah. Ini dia rangka kemah. Dan untuk menyalakan pelita. Okey. Serta untuk memanaskan igloo, tempat tinggal orang Eskimo. Jadi inilah kegunaan lemak. Jadi kamu lihat seluruh bahagian binatang itu ada kegunaannya. Tidak ada pembajaran. Baik, lokasinya sama juga di Siberia Utara. Baiklah, sekarang kita pergi lihat zon iklim sejuk sederhana. Okey, iklim Laurentia. Okey, iklim Laurentia. Jika pelajar tengok sini, kamu tahu di sini ialah mana tak? Jepun kan? Ya, Jepun Utara adalah beriklim ini. Nanti kita lihat. Mananya iklim Laurentia? China Utara, Korea Utara dan Jepun Utara. Baik, kita lihat suhunya. Min suhu tahunan adalah 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Jika berbanding dengan iklim tundra tadi, dia suhunya sudah lebih tinggi sikit. Kerana iklim Laurentia merupakan iklim yang terletak di zon iklim sejuk sederhana. Sejuk sederhana sahaja. Okey. Julat suhu tahunan iaitu perbezaan suhunya ialah 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Jika kita lihat suhu yang paling tingginya di sini betul tak? Agaknya 20 macam itu, 20 darjah Celsius. Yang paling rendah ialah negatif 5 darjah Celsius. Jadi kita ambil yang tertinggi 20 tolak negatif 5. Kita akan dapat 25 macam itu. Jadi di dalam lingkungan inilah julat suhunya. Baiklah, sekarang kita lihat suhu musim panas adalah sederhana panas. Suhunya antara 21 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Biasalah, lebih rendah daripada kita. Lebih kurang macam itu sahaja. Jadi ramai orang suka pergi melancong ke sana. Okey, dan singkat musim panasnya. Okey, musim sejuk, kita lihat suhunya adalah sangat sejuk. Iaitu suhu negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Dan panjang dan kering. Musim sejuknya juga panjang. Okey, dan juga kering.
Baik, next kita lihat hujan. Hujan tahunannya adalah antara 500 mm hingga 1000 mm. Hujan tahun sepanjang tahun. Hujan lebih banyak pada musim panas. Biasanya jika nota yang cikgu ada highlight dengan merah atau gunakan warna merah itu adalah yang penting. Jadi hujannya lebih banyak pada musim panas. Sama dengan iklim tundra. Hujannya lah pada musim panas. Mengapa ni? Kerana musim sejuk ialah turun salji. Musim sejuk ialah turun salji. Okey, musim maksimumnya adalah dibawa oleh angin monsun tenggara. Dan sama juga hujan maksimum ialah musim panas. Senang saja ingat. Hujan tentu ialah musim panas. Okey. Baik, angin arus sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara dan Siberia. Dan musim dingin adalah kering. Mengapa? Kerana angin monsun barat laut adalah bertiup dari darat. Jadi dia tidak membawa hujan. Okey, ini tak berapa penting. Okey, next kita lihat pengaruh iklim Laurentia terhadap kegiatan manusia. Apa kegiatan yang dijalankan oleh mereka? Pertanian. Okey, pengeluaran makanan adalah untuk penduduk setempat. Okey, untuk dimakan oleh penduduknya lah. Okey. Lokasinya di mana? Di Hokkaido, Jepun, di dataran Manchuria, China dan di Korea Utara. Okey, pengaruh iklimnya suhu musim panas yang sederhana iaitu 20 darjah Celsius. Suhu musim sejuk yang 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira-kira 1000 mm. Okey, kamu lihat iklim yang macam ini adalah menggalakkan pertumbuhan tanaman apa? Tengok suhunya sampai 20 darjah Celsius. Okey. Dan bila musim sejuk ialah 10 darjah Celsius. Hujan okeylah dikira 1000 mm walaupun tidak sebanyak kita. Kita ialah berapa pelajar? Malaysia adalah 2600 mm. Ini mesti ingat tak? Okey, jadi dengan iklim ini adalah agak menggalakkan pertumbuhan gandum, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey? Apa lagi kegiatan yang dijalankan oleh mereka? Ya, perikanan. Okey, penangkapan ikan adalah untuk pasaran tempatan dan juga luar negara. Okey, maksudnya dia dijual di pasaran tempatannya, pasaran di negara tersebut dan juga untuk dieksport ke luar negara. Okey. Lokasinya di mana? Okey, ialah di sepanjang pantai negara Jepun. Okey, sepanjang pantai negara Jepun. Dan pelabuhan perikanan utamanya di mana, pelajar? Ialah di Hakodate, di Wakanai, yang di sini, dan di Kushiro. Cikgu tak tahu pronoun cikgu betul atau tidak. Cikgu bukan orang Jepun. Mungkin jika salah, jadi maafkan di tempat ini. Okey, 3 ini merupakan pelabuhan perikanan utama di Jepun. Baik, kita lihat pengaruh iklim terhadap perikanan. Oleh kerana pantai Jepun, dia terletak di persimpangan arus panas Kurashio dan arus sejuk Oyashio. Kita lihat. Yang merah adalah arus panas Kurashio dan yang biru tu ini adalah arus sejuk. Okey. Persimpangan dua arus ini telah menggalakkan pertumbuhan plankton. Apa itu plankton? Ini adalah plankton. Plankton itu dia merupakan benda halus yang terapung di air. Dan plankton ini dia merupakan makanan ikan. Jadi maksudnya sekiranya tempat itu mempunyai banyak plankton, maka dia sangat sesuai lah juga untuk pertumbuhan ikan. Akan terdapat banyak ikan di sana.
Okey. Jadi laut di sekeliling Jepun kaya dengan hasil laut. Jika kamu melancong ke Jepun kan, di sekeliling pantai dia itu banyak orang jual hasil laut. Okey. Dan kamu juga tahu kan Jepun terkenal dengan sushi. Okey. Di sini juga ada kan di negara kita. Inilah sebabnya. Baik, kegiatan perikanan adalah dijalankan pada musim bunga dan musim panas. Kerana jika musim sejuk turun salji dan juga sejuk adalah tidak sesuai untuk perikanan. Okey, next kita pergi lihat zon iklim panas sederhana, iaitu iklim China. Okey, kawasannya di mana? China Tengah, China Selatan, Korea Selatan, Jepun Selatan dan Taiwan Utara. Baik, kawasan-kawasan yang mengalami iklim jenis China itu dia akan mengalami 4 musim. Iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Jadi negara-negara ini adalah 4 musim. Ada 4 musim. Baik, kita lihat suhunya. Min suhu tahunan adalah 15 darjah Celsius. Agak sejuk juga. Julat suhu tahunan melebihi 25 darjah Celsius. Suhu musim panasnya sederhana panas, 28 darjah Celsius. Kita lihat musim panasnya sudah lebih kurang sama dengan negara kita, betul tak? Kerana iklim China adalah terletak di zon iklim panas sederhana. Sudah dekat dengan negara kita. Okey, manakala suhu musim sejuknya adalah sederhana sejuk dan kering. Suhunya kira-kira 5 darjah Celsius. Okey, iaitu dari Oktober hingga ke April. Baik, sekarang kita lihat angin dia. Angin monsun tenggara. Dia bertiup ke kawasan tekanan rendah pada musim panas dan dia membawa hujan lebat ke sini. Okey. Pada akhir musim panas, China Selatan, Hong Kong dan Taiwan mereka akan mengalami ribut taufan. Mengapa? Kerana siklon tropika bertiup dari lautan Pasifik. Siklon tropika ini tidak membawa ribut taufan. Ini mungkin pelajar pernah baca berita kan di Hong Kong, di Taiwan, di China Selatan biasa mereka mengalami ribut taufan. Akan merosakkan banyak harta benda. Dan juga mengancamlah keselamatan penduduknya. Okay? Siklon tropika itu dia merupakan ribut ganas yang berputar. Tengok dia berputar kan dan terbentuk di kawasan perairan tropika. Dan dia membawalah ribut taufan. Okey, hujannya ialah hujan tahunan antara 508 mm hingga 1520 mm. Kebanyakan hujan adalah turun dalam bentuk hujan siklon. Ini dia hujan siklon. Apa maksud hujan siklon? Iaitu hujan yang disebabkan oleh udara panas yang lembap. Dia bergerak ke kawasan udara yang lebih sejuk. Yang berputar. Okay, itu adalah hujan siklon. Okay, next kita lihat pengaruh iklim China terhadap kegiatan manusia. Apakah kegiatan yang dijalankan oleh manusia di sana? Okay, tentunya ialah pertanian. Penanaman padi dan gandum adalah sumber makanan penduduk. Okey, padi dan gandum. Okey. Ini dia ialah padi, betul tak? Lokasinya di mana? Jika padi ada di lembah Sungai Yangtze, ini tak penting pelajar, tak penting. Okey, manakala penanaman teh adalah di kawasan bukit antara lembangan Changjiang dengan Xinjiang. Okey, dan ini ada apa? Gandum. Gandum adalah di dataran China Tengah. Okey. Pengaruh iklimnya, suhu musim panasnya 28 darjah Celsius dan hujan tahunan melebihi 1000 mm. Cikgu tadi sudah katakan dia sudah lebih kurang sama dengan suhu negara kita. Dan negara kita juga terkenal dengan pengeluar padi kan.
Jadi dengan suhu musim panasnya yang ini, sesuailah untuk menanam padi. Okey. Dan dia dijalankan pada musim hujan kerana padi perlukan banyak air kan. Jadi pada musim hujan. Okey, gandum dan teh pula adalah ditanam di kawasan suhu sederhana panas iaitu antara 16 darjah Celsius hingga ke 18 darjah Celsius. Okey, kerana gandum dan teh itu dia perlukan suhu yang lebih rendah sikit. Okey. Jadi kamu lihatlah di tanah tinggi Cameron kita juga lebih kurang suhu ini kan. Jadi ini tanam gandum dengan teh. Okey, next ialah apa? Penternakan. Selain daripada pertanian, iklim China juga sesuai untuk menjalankan penternakan. Okey, China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama. Maksudnya dia keluarkan banyak hasil ternakan dan dia juga guna banyak. Permintaan tinggi terhadap produk berdasarkan daging dan susu segar. Kerana kerajaan China menggalakkan peningkatan taraf kesihatan. Jadi perlu makan banyak daging dan juga susu, minum susu. Okey. Lokasinya, kawasan penternakan utama di China ialah di sini. Tak penting ya, tak penting. Okey, dan peternakan ayam di Shantung. Kawasan peternakan Kinjie. Okey, next. Suhu musim panas yang sederhana, panas. Tadi cikgu kata suhu musim panas lebih kurang sama dengan negara kita. 28 darjah Celsius. Suhu musim sejuknya, dikira sejuklah 5 darjah Celsius. Jadi sesuai dengan kegiatan penternakan lembu. Sesuai menternak lembu. Penternakan adalah dijalankan di kaki bukit. Lihat ini bukit, betul tak? Jadi di kaki bukit lah. Okey? Dijalan di kaki bukit. Mengapa? Kerana suhu di sana lebih sejuk. Dan suhu yang sejuk ini menggalakkan pertumbuhan rumput. Pertumbuhan rumput untuk buat apa? Tentu dimakan oleh ternakannya. Betul tak? Jadi penternakan pun dijalan di sinilah kerana lembunya ada rumput ternakan di sini. Boleh makan rumput di sini. Okey, akhir sekali adalah iklim gurun panas. Yang panas. Okey, kawasannya di Gurun Arab. Min suhu tahunannya 25 darjah Celsius. Okey, masih okey. Lebih kurang sama dengan negara kita juga. Okey, suhu musim panasnya sangat panas. Antara 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Panasnya. Suhu musim sejuk sederhana sejuk. Kira-kira 16 darjah Celsius. Julat suhu tahunan iaitu perbezaan suhu yang antara 17 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Kira tinggi ya julat suhu tahunannya. Ini yang penting pelajar. Ini penting. Selalu ditanya dalam peperiksaan. Penting. Okay? Walaupun dalam buku teks tak ada, tapi ini selalu ditanya. Okay? Julat suhu harian adalah besar. Kira-kira 35 darjah Celsius. Maksudnya dalam sehari, perbezaan suhunya sangat besar. Mengapa tahu? Kerana kita cuba lihat pada pada waktu siang cuacanya sangat panas. Waktu siang dia boleh sampai 40 darjah Celsius suhunya. Mengapa? Kerana kekurangan litupan awan ini yang selalu ditanyalah. Dia tanya mengapa julat suhu harian besar. Kerana kekurangan litupan awan. Jadi dia menyebabkan pancaran matahari ini terus pancar ke permukaan bumi. Dia tak ada ditutup oleh awan. Jadi dia terus ke permukaan bumi. So cuacanya sangat panas pada waktu siang. Manakala pada waktu malam, cuacanya ialah sejuk. Hanya 5 darjah Celsius. Hanya 5 darjah Celsius. Juga kerana langit tidak berawan.
Jadi haba itu dia dibalikkan ke atmosfera dengan cepat. Haba semua dipantau balik ke atmosfera. So, menjadikan permukaan bumi sangat sejuk. So, jika siang panas, malam sejuk, kita tolakkan suhunya, kita akan dapat satu perbezaan ataupun julat yang sangat besar. Pelajar sudah faham? Kerana apa sebabnya? Kerana tak ada awan. Tiada awan. Baik angin timuran yang kering bertiup dari kawasan darat. Jika bertiup dari kawasan darat, dia akan tidak membawa hujan. Okay? Dan jumlah hujan tahunan kurang daripada 250 mm. Ini pun pelajar, jika kamu nampak ini, kamu tahulah. Ialah di gurun atau padang pasir. Ataupun ini ialah iklim gurun panas. Ingat ini juga selalu ditanya. Kamu lihat saja soalan ada kata kurang daripada 250 mm jumlah hujannya ialah iklim gurun panas. Okay? Kamu cuba lihat ini hujannya. Ada beberapa bulan yang langsung tak ada hujan. Tengok. Baik, jumlah hujan tahunan yang kurang ini, dia telah mewujudkan keadaan yang gersang. Gersang maksudnya yang sangat kering. Tengok ini yang ribut pasir kan, sangat kering. Baiklah, pengaruh iklim gurun panas terhadap kegiatan manusia. Okey, jika manusia yang tinggal di gurun, apakah kegiatan yang dijalankan di sana? Pertanian. Nak tanam apa ya? Penanaman pokok kurma. Ingat, okey? Iklim gurun panas, tanam apa? Pokok kurma. Ini dia pokok kurma. Okey? Untuk mendapatkan buahnya. Ini pokok kurma, ini buahnya. Okey? Pernah nampak tak pelajar? Pernah tengok buah ini? Pernah. Jika pelajar Islam, mereka akan sangat kenal. Mungkin pelajar yang lain tak berapa kenal. Ini dia kurma. Biasanya orang Islam kan mereka akan makan banyak pada bulan Ramadan. Betul tak apa yang cikgu kata? Betul kan? Bulan Ramadan, jika kamu pergi shopping center ke, kamu akan nampak juga ramai yang menjual buah kurma itu. Okey? Okey. Lokasinya tanam di mana? Tanam di wilayah Qasim. Okey, wilayah Qasim di Arab Saudi. Arab Saudi sini. Qasim tanam di sini. Okey. Next, kita lihat pengaruh iklimnya. Okey, pokok kurma dia ditanam di kawasan oasis secara ladang. Kerana tadi jika kita lihat, dia kebanyakannya padang pasir. Iaitu pasir semua kan. Jadi macam mana nak tanam pokok kurma? Jadi rupa-rupanya dia adalah ditanam di kawasan oasis. Ini dia kawasan oasis. Okay, iaitu kawasan yang subur dan juga yang mempunyai air di padang pasir. Itu namanya oasis. Jadi pokok kurma ditanamlah di sekitarnya. Okay, ini dia. Okay, pokok kurma ditanam di sekitar oasis. Okay. Pokok kurma dia dapat tumbuh pada suhu 7 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Itulah dia dapat tanam di sini. Walaupun cuacanya sangat panas pada waktu siang. 40 darjah Celsius dia pun boleh tahan pokok kurma. Okay. Selain daripada pertanian iaitu tanam pokok kurma, mereka juga menjalankan penternakan. Apa binatang yang sesuai diternak di gurun panas? Iaitu unta, kambing, biri-biri dan lembu. Ialah untuk dapatkan apa? Dapatkan daging mereka, susu, kulit dan juga bulu. Okey, lokasinya ladang ternakan unta. Untuk unta adalah di Hudaibiyah. Okey, Hudaibiyah Arab Saudi. Ialah untuk unta, Hudaibiyah. Okey, dan jika untuk ladang ternakan lembu adalah di
gurun Arab. Okey, untuk ternak lembu. Pengaruh iklimnya, jumlah hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samunnya tumbuh renek. Kamu lihat semak sabun atau rumputnya semua yang renek. Renek maksudnya apa? Iaitu pendek ataupun rendah. Semua pendek-pendek. Okey, pokoknya, rumputnya semua macam ni. Okey, dan jarang. Jarangnya maksudnya sikit lah. Rumput ini dijadikan makanan ternakan. Seperti lembu, kambing, unta akan makanlah rumput ini. Baiklah, itu dia bab 7. Terima kasih kerana menonton video geografi cikgu. Sama seperti video yang sebelumnya, cikgu telah sediakan kuis-kuisi dan linknya cikgu sudah lampirkan di description video. Sebelum kamu tutupkan video cikgu, jangan lupa tekan like, share kepada kawan-kawan, tekan subscribe dan jangan lupa aktifkan loceng notification juga. Baiklah, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye semua.